Mereka bersikap bakhil kedekut terhadap kamu, wahai orang-orang mukmin, untuk memberikan sebarang pertolongan. Dalam pada itu, apabila datang ancaman musuh yang menimbulkan ketakutan, engkau melihat mereka memandang kepadamu, wahai Muhammad, meminta pertolonganmu dalam keadaan ataupun dengan keadaan mata mereka berputar seperti orang yang pengsan ataupun orang yang sakratul maut. Terbeliak kan, orang nak menghadapi sakratul maut itu matanya sudah sudah tidak fokus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Datuk Pengurusi, ahli-ahli jawatankuasa, muslimin muslimat, ahlul qaryah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung bicara kita dalam sirah nabawiyah, dan kita melihat kepada teguran-teguran ataupun peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan juga umat Islam selepas daripada peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq, berdasarkan suratul Ahzab bermula daripada ayat 10 sampailah kepada ayat-ayat yang tertentu. InsyaAllah pada pertemuan akan datang tamatlah perang Ahzab ini, kita masuk pula kepada peristiwa-peristiwa berikutnya. Jadi yang menariknya, kita tidak melihat sirah itu hanya daripada buku-buku sirah, tapi kita melihat daripada kalamullah sendiri. Ayat ke-19, kita tangguhkan kuliah kita pada pertemuan yang lalu di ayat ke-18, kini ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyihatan 'alaikum fa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yusha 'alaihi minal maut fa idza dhahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin asyihatan 'alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Mereka bersikap bakhil kedekut terhadap kamu, wahai orang-orang mukmin, untuk memberikan sebarang pertolongan. Dalam pada itu, apabila datang ancaman musuh yang menimbulkan ketakutan, engkau melihat mereka memandang kepadamu, wahai Muhammad, meminta pertolonganmu dalam keadaan ataupun dengan keadaan mata mereka berputar seperti orang yang pengsan ataupun orang yang sakratul maut. Terbeliak kan, orang nak menghadapi sakratul maut itu matanya sudah sudah tidak fokus lagi. Begitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, dia tidak membicarakan satu topik saja sebenarnya. Guru-guru saya dalam bidang tafsir Al-Quran ini, boleh dikatakan hampir semuanya mengatakan bahawa perhatikan ayat-ayat Allah, Allah cerita satu topik, sebenarnya dia tidak hanya topik itu, dia cerita juga perkara-perkara berkaitan. Kata orang apa? Every word count, kan? Maknanya setiap kalimah itu bernilai, ada value. Contohnya, Allah Ta'ala beritahu perangai orang-orang munafik ini, betapa takutnya dia bila menghadapi musuh, mula melihat kepadamu dengan mata berputar. Allah kata mata berputar seperti orang yang pengsan, dekat nak mati, mana sakratul maut. Rupa-rupanya betul lah tuan-tuan, di ambang sakratul maut ataupun ambang maut itu, mata sudah tidak fokus lagi, terbeliak ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan,
Itu maknanya cerita Allah Ta'ala sendiri tentang menghadapi maut. Kan? Dikaitkan dengan itulah ketakutan orang-orang munafik ni tadi apabila tiba waktu musuh menyerang tadi. Kemudian apabila hilang perasaan takut itu, mereka mencela kamu dengan lidah yang tajam sambil mereka tamakkan kebaikan yang diberikan Allah kepada kamu. Masa di ambang peperangan tu semua takut, tapi bila perang dah selesai, dia tahu dalam Islam ini ada hak-hak pembahagian harta rampasan perang itu kepada orang-orang yang pergi berperang. Sedangkan dalam zaman mereka hidup, zaman jahiliah dulu, harta rampasan perang ini langsung tak melintas depan mata, hanya menjadi milik ketua-ketua saja. Kan? Itulah budayanya di mana-mana pelosok dunia sekalipun. Tiba-tiba Islam datang mengajar tentang peperangan itu bukan untuk kepentingan kuasa, merebut harta dan sebagainya, tetapi setelah kemenangan berada di pihak umat Islam, maka harta-harta itu ada portion pula kepada tentera-tentera yang pergi berjuang. Adilnya Islam begitu, ya. Sudahlah ada portion untuk tentera-tentera pergi berjuang. Selepas daripada musuh memeluk Islam, selepas perang selesai, musuh memeluk Islam, diajar pula umat Islam ini supaya mengembalikan harta rampasan perang itu kepada mereka. Bayangkan, maknanya orang kata tak terbayang kebaikan Islam ini tadi. Pada masa tu orang-orang munafik ini akan mula menuntut, ya, kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu wahai Muhammad, kepada Islam ini, ya, dengan banyaknya untuk dia, portion untuk dia. Cantik tadi nak pergi berperang, punyalah takut, tiba-tiba bila selesai perang dia nak lebih. Itu perangai munafik, tuan-tuan, ya. Dan mulut pula tak berhenti mencela kamu Muhammad, mengatakan tak adil lah, apalah dan sebagainya. Mereka itu tidak beriman. Lalu Allah gugurkan amal-amal mereka. Kebaikan-kebaikan yang mereka tunjukkan itu tak ada gunanya sama sekali. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya, ya. Itu cerita pasal munafik yang kita tangguhkan pada minggu sudah. Baik, minggu ni bermula dari ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Yahsabuna ya'ni haula'il munafiqun. Maknanya ayat ke-20 ni Allah Ta'ala masih lagi bicara tentang orang-orang munafik. Yahsabuna, mereka mengira. Mereka tu siapa? Haula'il munafiqun. Saya merujuk kepada salah satu tafsir Al-Baghawi, ya. Yahsabuna haula'il munafiquna al-ahzab yani Quraisyan wa Ghatfan wal yahuda lam yadhhabu lam yansarifu ila qitalihim an qitalihim jubnan wa faraqan wa qad insarafu. Itu dia punya tafsirnya, ya. Maksudnya apa? Orang-orang munafik itu dalam keadaan perang sudah selesai, sebab perang Ahzab ni kan penyelesaiannya itu pelik, tuan-tuan. Sepanjang 40 hari lebih, ya, dengan jarak hanya 10 meter saja di antara tebing dua parit ni tadi, ya, tarik dua tebing sana dan tebing sini, jaraknya 10 meter saja, ya, tuan-tuan. Masing-masing serang dari jarak jauh. Serang dengan panah. Yang umat Islam pula serang dengan panah balik. Begitu saja, tak bertemu dekat. Tiba-tiba pada hari keesokannya, tengok-tengok orang-orang Ahzab tu dah tak ada. Pasal apa tak ada? Pada malam tersebut Allah sapu mereka dengan ribut, tuan-tuan. Ribut yang, cuba bayang, 10 meter. 10 meter dari mana? Dari tiang itu ke pintu, kan? Dari tiang ni ke pintu, tu je lah, kan? Berikut 10 meter. Jarak tu je. Dan kemah mereka pula mungkin 2-3 meter ke belakang daripada pintu tu.
Boleh jadi gitu je. Ribut melanda begitu hebat di sebelah sana. Umat Islam dan juga Rasulullah di sini tak dengar apa. Tak dengar apa. Cuma terasa sejuk menusuk ke tulang hitam masa tu. Rasulullah pun hairan. Rasulullah SAW pun hairan. Sebab tiap-tiap malam memang kedengaran dari seberang sana mereka ini bergendang, bermuzik, menyanyi. Biasalah. Sedangkan di sebelah sini bertafakur, berzikir, berqiyamul lail. Tiba-tiba di sebelah sana senyap pada malam tu. Rasulullah berkata hairan. Apa cerita? Adakah mereka sudah balik ataupun apa benda yang berlaku sebelah sana? Sebab tak nampak kan, gelap. Sebelah sini hanya terasa sejuk ke tulang hitam. Itulah peristiwa pada malam tersebut, tuan-tuan. Dan ramai yang tak sedar. Lalu seperti biasa Rasulullah SAW mengarahkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk pergi siasat. Tengok-tengok habis dah lintang pukang dah. Dengan orangnya, dengan lembu-lembu yang mereka bawa. Bukan mereka bawa pun, Yahudi Bani Quraizah ni yang beri kepada mereka. Dengan unta-untanya dah terbangan habis. Lintang pukang lah, tuan-tuan. Bayangkan diserang puting beliau kan. Dan kata Sa'ad, Abu Sufyan berselimut dalam keadaan menggigil. Kena ribut, tuan-tuan kan, menggigil, berselimut. Seperti biasa Sa'ad bin Abi Waqqas duduk bertempek dekat Abu Sufyan. Dah hampir setiap malam pun Sa'ad itu sebenarnya duduk bertempek dekat Abu Sufyan, belaga punggung sebenarnya nak dengar apa yang Abu Sufyan kata. Abu Sufyan pun tak perasan sebelah dia ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi pada malam itu Sa'ad pun balik cerita kepada Rasulullah SAW apa yang berlaku di sebelah sana. Dan ternyata Rasulullah SAW cukup gembira dengan penyelesaian yang hanya Allah yang Maha tahu. Jadi di sebelah umat Islam tidak ada pertumpahan darah yang besar, hanya mungkin 1-2 orang saja. Ada yang syahid, bukan tak ada beberapa sahabat yang syahid, terkena panah dan sebagainya, ada. Tapi tak ramai. Di sebelah musuh pula Allah sapu dengan angin saja, tak perlu disapu dengan tentera Islam tadi. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW amat bersyukur tentang itu. Pagi esok, orang munafik ni tak tahu sebenarnya apa ni, orang-orang Ahzab ni sebenarnya sudah disapu. Sebab itulah Allah cerita dalam ayat ke-20 ni, yahsabuna haula'il munafiqin al-ahzaba Quraisyan wa Ghatfan wa Yahuda lam yazhabu. Mereka menyangka bahawa tentera Ahzab itu belum pergi, makna ada lagi sebelah sana. Dan kalaulah tentera Ahzab itu datang semula, tentulah mereka suka. Ini makna Allah Ta'ala cerita direct apa yang ada dalam hati busuk mereka tu tadi. Maknanya pagi tu mereka tu ingat orang-orang Ahzab tu saja tak menyerang ke apa ke, sebenarnya belum pergi lagi. Bahkan kalaulah orang Ahzab tu datang semula pun mereka cukup suka sebenarnya. Mereka nak kamu wahai Muhammad dan juga umat Islam ini hancur oleh tentera-tentera sebegitu. Mereka tunggu sangat-sangat. Tentulah mereka suka kalau mereka tinggal jauh di desa-desa bersama-sama orang-orang Arab Badui sambil bertanyakan berita mengenai kamu. Dan kalaulah mereka ada bersama-sama ketika itu, mereka tidak akan turut berperang melainkan sebentar sahaja. Itulah perangai orang-orang munafik ni tadi. Bahkan mereka ni kalau boleh, kalaulah mereka ada capaian pada masa tu, mereka nak duduk bersama-sama dengan orang-orang Badui di tengah padang pasir tu, menyaksikan sahaja apa yang berlaku pada Madinah. Mereka nak tunggu bersorak saja, nak tunggu bersorak saja Madinah ini jatuh dan sebagainya, hancur ke apa, tak kira lah. Dan mereka akan bersahabat dengan orang-orang Badui di padang pasir itu kalau boleh begitu. Tapi kenapa tak boleh? Sebab kekangan yang mereka hadapi, seperti mana contohnya mereka juga sayang pada harta benda mereka di Madinah. Begitulah sikap mereka. Kalau kita perhati ayat 20 ni, Allah Ta'ala menyebut jauh tentang perangai-perangai munafik yang kita akan hadapi. 1400 tahun berlalu peristiwa ini, sebenarnya inilah perangai munafik yang kita akan hadapi, sama ada kita sedar atau tidak. Dan yang menariknya, itulah dia,
tidak pernah ada hukuman terhadap munafik. Tak pernah ada, tuan-tuan. Tapi peringatan tentang munafikun itu cukup banyak dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Cukup banyak, tuan-tuan. Jadi itulah dia sebenarnya cara kita menghadapi golongan ini, dengan penuh beringat, dengan penuh takwa. Takwa tu beringat sebenarnya, ya. Takwa ni beringat. Jadi ini yang peringatannya. Dan bila kita leka sikit saja, tuan-tuan, maka jarum-jarum munafik ini akan terus menusuk ke hati sanubari kita sehingga kita rosak. Inilah dia, ya. Ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayat yang tuan-tuan selalu didengar, dibaca dalam ceramah-ceramah, khasnya Maulidin Rasul, ceramah hijrah kan, ma'al hijrah. Dengarlah ayat ni kan. Jadi Allah Ta'ala memberikan penegasan, laqad, demi sesungguhnya, ya, sumpah berganda. Laqad ini sumpah berganda, pada dua lapis sumpah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang terbaik, iaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan senang. Sebenarnya ayat ni, tuan-tuan, bukan semata-mata nak cerita berkenaan dengan sifat Rasulullah SAW yang menjadi ikutan terbaik itu tadi. Selepas Allah Ta'ala cerita pasal kerenah Yahudi, kerenah munafikun dalam 20 ayat terdahulu, Allah Ta'ala berikan kesimpulan di sini bahawa tak ada contoh terbaik melainkan contoh hayat Rasulullah SAW, ya. Dalam ayat ini, tuan-tuan, apakah ibu ayat ni? Ini nak trivia sikit. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kat mana dia punya center ayat ni, tuan-tuan? Center dia ada dekat kalimah fi. Fi. Apa maksud fi? Fi ni makna di dalam. Di dalam, kan? Jadi ayat ini sempurna. Tak ada, ialah mana ada ayat Quran yang tak sempurna, kan? Saya nak bandingkan, jika manusia bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu tak sempurna. Ada tertinggal. Kasih macam mana pun dia kepada Rasulullah SAW, tahu macam mana pun dia terhadap diri Rasulullah SAW, dia tidak akan sempurna lengkap bicara tentang Rasulullah berbanding Allah Ta'ala sendiri yang bicarakan. Ayatnya mudah je. Kalau saya kata, cuba kita buat contoh mudah, ya. Rasulullah SAW contoh terbaik dalam hayat, dalam hidup kepada kita. Itu ayat ceramah. Tuan-tuan mesti akan tanya, contoh apa, Ustaz? Contoh dalam bentuk apa? Contoh bagaimana? Contoh untuk apa? Dalam aspek apa? Banyaklah soal. Jenuh ustaznya pula, kan? Ustaz-ustaz ni bukan boleh disoal. Dia boleh ceramah je, kan? Macam mengata diri sendiri, nampak, kan? Sebab apa dia disoal? Sebab ayatnya tu tidak zero defect, ataupun dalam istilah istilah peristilahan fiqh dan sebagainya dipanggil apa? Jami' mani'. Tu dia, ya. Jami' mani'. Bila kita memberikan takrif sesuatu, kita dituntut untuk jami' mani'. Apa itu dia? Jami' maknanya menyeluruh. Mani' menegah. Menegah tu apa? Menegah ataupun menghalang daripada kerosakan atau kelemahan. Itu saya terjemahkan sebagai zero defect tadi tu, ya. Jadi kalau kita nak bagi takrif, mesti zero defect. Itu kita diajar. Tapi kalau kita ceramah ataupun kita buat statement, contohnya Rasulullah contoh terbaik dalam hidup kita, orang akan tanya, contoh apa? Dari aspek mana? Allah Ta'ala menyelesaikan semua soalan itu dengan kalimah fi sebiji, ya. Laqad kana lakum. Kalaulah manusia lah, kalau manusia bercakap, mesti dia akan tak terfikir masalah fi tadi.
Laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah. Itu ayat kalau manusia yang buat ayat. Orang akan tanya balik aspek apa, untuk apa, bidang apa, sedangkan Allah Ta'ala letak fi sebiji kat situ. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maknanya apa? Contoh teladan terbaik dalam semua aspek. Maknanya dalam diri Rasulullah SAW itu, dari hujung rambut sampai hujung kaki, semua contoh teladan terbaik. Sebab itulah ulama-ulama dia menyusun hadis-hadis berkenaan ataupun ayat-ayat berkenaan pribadi Rasulullah SAW. Termasuk pribadi itu tadi, contohnya dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni, bagi orang yang terlalu idealistik, tuan-tuan, dia kata apa benda lah. Ini saya dengar depan-depan ni. Kan? Dan di sini saya tahu. Dia kata saya pergi ke satu masjid, ada seorang ustaz duduk ceramah pasal Rasulullah ni handsome, rambutnya sekian, rambutnya rambutnya belah tengah dan sebagainya. Ini macam kata kat aku, dia kata ni. Iyalah tu, kitab Syama'il Muhammadiyah. Memang habis dalam Syama'il Muhammadiyah itu, dari hujung rambut sampai hujung kaki dibicarakan tentang Rasulullah SAW. Dan itu bukan susunan saya, susunan Imam At-Tirmizi. Dalam ranking ulama-ulama hadis ni, mula-mula Bukhari, nombor 2 Muslim, nombor 3 Tirmizi, Imam Tirmizi, tuan-tuan. Kan? Imam Tirmizi, bayangkan. Jadi Imam Tirmizi atas semangat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, inilah dia ekstrak daripada Sunan At-Tirmizi itu suatu kitab khusus namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, cerita pasal pribadi Nabi. Semuanya menjadi contoh teladan terbaik. Tuan-tuan, baru ni adik saya dalam grup WhatsApp keluarga, adik saya buat keluar satu artikel daripada doktor lah, doktor, cara berjalan terbaik. Cara berjalan terbaik. Macam mana tuan-tuan cara berjalan terbaik? Ini saya nak beri bukti bahawa usaha Imam Tirmizi itu bukan sia-sia. Bukan sia-sia. Ya. Jadi cara berjalan terbaik ni, pijak tumit dulu ke pijak perut jari dulu? Tuan-tuan, kita hentam saja labu, apa sampai dulu, kan? Kebanyakan kita pijak tumit dulu, kan? Dah tertabiat begitu. Sedangkan Rasulullah SAW pijak perut jari dulu. Pijak jari dululah, senang cerita cara Rasulullah berjalan. Jadi artikel yang adik saya share tu, ya, menyebut berkenaan dengan doktor ni mengajar bahawa cara berjalan terbaik ialah pijak jari dulu, bukan pijak tumit. Dan bukan menghentak, cara itu meletakkan dengan kemas. Adalah sistem, dan itu akan membuatkan saraf kita begini dan gelabak-gelabuk. Saya pun malah baca artikel tu, saya kata saya petik beberapa hadis dari bab cara berjalan Rasulullah SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Terkejut adik saya. Kata, abang duk mengajar lama dah benda ni, kata. Maknanya yang Rasulullah buat tu ada nilai dia, tuan-tuan. Jangan ingat itu tabiat saja. Memang betul. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah diceritakan Nabi berjalan umpama menurun cerun ataupun menurun tanah tinggi. Macam mana tuan-tuan turun tanah tinggi? Tuan-tuan guna tumit ke guna jari? Guna jari, kan? Itu cara Rasulullah berjalan. Maknanya Rasulullah sudah mendahului faktor kesihatan itu yang baru orang sekarang kaji. Jadi jangan ingatlah cerita pasal, ialah sebab pribadi Rasulullah kena cerita habislah pasal cara Nabi sikat rambut, cara Nabi gelubung rambut dia macam mana, dan Nabi suka meminyakkan rambut, ada semua. Jadi bila kita mengajar kitab tu, janganlah kita skip kitab tu, kena mengajarlah semua hadis tadi. Ada orang dia kata tak guna pula, tentang Rasulullah yang tak guna. Tuan-tuan ingat, fi Rasulillahi uswatun hasanah, hanya menggunakan kalimah fi itu saja.
Jadi balik kepada cerita kita pasal perang Ahzab ini, apabila Allah Ta'ala memberikan pembongkaran terhadap sikap orang-orang Madinah, ya, yang sebenarnya ada munafik dalam tu, supaya orang-orang Madinah sedar, maka itulah dia Allah Ta'ala bagi kesimpulan, orang yang sepatutnya kamu ikut adalah Rasulullah SAW. Yang lain, itu kamu tengoklah, bandinglah dengan Rasulullah SAW. Dan di dalam ayat ini juga Allah Ta'ala berikan sifat orang-orang yang akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, iaitu mereka yang hanya mengharapkan redha Allah dan beriman ataupun mengharapkan kesejahteraan hari akhirat. Apa yang dia buat atas dunia, dia fikir tentang akhirat. Akhirat nanti aku terima macam mana, aku terima macam mana. Inilah manusia yang akan bersama-sama Rasulullah SAW. Dan juga apa dia? Ya, benda beriman dengan Allah, mengharap redha Allah, beriman dengan hari akhirat itu benda dalam hati, benda tak nampak. Yang nampak apa dia? Wa zakarallaha katsira. Mereka ini menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya, sama ada mereka dalam keadaan senang ataupun mereka keadaan susah. Makna mereka menyebut Allah sama ada dengan berzikir secara zahir ataupun perbuatan-perbuatan mereka itu nampak adalah dengan tujuan mengharapkan redha Allah itu tadi. Okey. Ayat ke-22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi kalau tadi sebelum ayat 21 Allah cerita pasal sikap orang-orang munafikun, orang-orang Yahudi yang berpaling tadah dan orang-orang kufar, ya. Sekarang Allah cerita pula berkenaan dengan sifat orang-orang mukmin apabila mereka berhadapan dengan bala tentera yang begitu besar, sedangkan pertahanan mereka hanyalah apa dia? Sebatang parit ataupun sebatang lah kita panggil kan. Sebatang sungai, parit pun sebatang je kan. Yang hanya 10 meter saja dia punya kelebaran tadi tu. Summa wasafa halal mu'minina 'inda liqa'il ahzabi faqala walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu tasliman li amrillahi wa tasdiqan li wa'dih. Mereka kata apa? Ya, orang-orang beriman ini apabila mereka tengok tentera Ahzab yang begitu ramai, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, dan benarlah apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Maknanya mereka sedikit pun tak undur. Mereka sebut janji. Ya, janji apa? Janji Allah itu bahagia semuanya, yakin. Tapi sekarang yang mereka lihat ini bala tentera yang cukup besar, 3 kali ganda daripada mereka. Janji apa? Ingat tuan-tuan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah bertanya dalam suratul Ankabut, adakah manusia itu menyangka mereka itu akan dibiarkan sahaja mengaku beriman tanpa mereka diuji? Adakah begitu? Jadi Allah dah janji kat situ, siapa yang mengaku beriman dia akan diuji. Okey, baik tak beriman lagi-lagi tu tak kena uji. Okey kan. Kalau tak beriman, maknanya kamu sudah KO dah di akhirat, tak ada apa dah. Sekarang ni kamu nak pada akhirat bukan? Dan kamu mengaku beriman bukan? Okey, oleh itu kamu akan diuji. Kan? Maknanya kita dulu masa sekolah gerbak habis kan, masa tu mata pun berpinah-pinah dah, ambil exam, kena uji, dapat cemerlang, ya, dapat masuk universiti. Dapat masuk universiti, orang panggil apa masa tu? Budak U kan, istilah zaman kita dulu budak U. Dapat gelaran budak U. Tapi cukup ke dengan gelaran budak U? Berapa ramai yang budak U yang akhirnya rejected, keluar kan, kena uji lagi nak dapat gelaran seorang graduate. Istilah dulu kan, jangan tu graduate tu kan. Masa saya sekolah dulu kan tuan-tuan, era pertengahan 80-an dulu, kalau ada cikgu sekolah menengah, suami isteri graduate, umpama kata puncak lah masa tu kan. Puncak lah,
laki bini graduate tu. Makna puncak lah tu, ya. Sekarang ini bukan setakat laki bini graduate, anak menantu semua graduate. Jadi tak pelik dah kan. Masa tu bayangkan, ya, nak dapat gelaran graduate tu kena uji juga. Begitulah juga beriman. Suami isteri beriman, suami isteri ahli syurga. Istilah sekarang ni til jannah, tak ada dalam bahasa Melayu. Til tu bahasa Inggeris, jannah bahasa Arab. Habislah kan. Til jannah nak kena uji, mana boleh tak uji. Jadi sebab itulah orang-orang beriman ini nampak saja ujian, terus dia kata apa? Inilah janji Allah kepada kita. Ya kan? Inilah janji Allah kepada kita. Dapat nikmat, itu juga ujian. Inilah janji Allah kepada kita. Ini kalimah yang keluar daripada mulut orang-orang yang beriman. Dan angkatan tentera musuh yang mereka lihat itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka selain daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bayangkan, bukan dalam perang Ahzab ni saja, dalam perang Mu'tah, ya, dalam perang Mu'tah, yang mana Abdullah bin Rawahah, abang ipar Rasulullah SAW, abang ipar ke adik ipar, kan? Ipar lah. Dia gementar apabila dia ni menjadi panglima ketiga setelah dua panglima mati. Bayangkan tuan-tuan, 3,000 tentera menentang 200,000 tentera. Tentera pula tentera Rom, bukan Quraisy lagi ni, yang terkenal dengan macam-macam peralatannya, ya, tenteranya tu. 200,000 lawan 3,000, tak masuk akal. Tapi dalam tak masuk akal itu, tuan-tuan, umat Islam ataupun inilah sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini, jangan ingat mereka ni super power, mereka ni manusia biasa. Ada juga ketakutan tu. Jadi Abdullah bin Rawahah, tuan-tuan, dia nak makan sarapan pagi sebelum dia memulakan serangan pada pagi itu. 3 biji kurma. Dia gementar, dia jadi gementar. Maknanya dia menghadapi ketakutan. Dia bukan tak takut, dia takut. Tapi kita tengok macam mana sahabat ini yang layak jadi ipar Rasulullah SAW ini, ya, apabila dia menghadapi ketakutan tadi, gementar. Bila gementar, dia pun kata, ish, inikah yang menghalang aku daripada cepat masuk syurga? Nak kunyah lagi, nak makan lagi. Semua itu ada disiplin dia. Bukan boleh makan sambil berlari. Lepas tu ketar pula ni. Dia buang kurma tu tadi, tuan-tuan. Dia pun terus naik kuda dia, memacu laju sehingga membuat serangan, dan dia menjadi panglima, ya, yang ketiga syahid, tuan-tuan. Selepas itu, tuan-tuan, ketakutan menyelubungi semua umat Islam apabila tak ada panglima. Bayangkan, tak ada panglima, tak ada kepala. Apa jadi lepas tu? Nantilah dalam perang, cerita tentang perang Mu'tah, kita ungkitkan cerita tu, kan. Kita sekarang di Ahzab, lagi 2 tahun nak sampai ke Mu'tah tu, kan. Nanti kita cerita. Cuma nak cerita kat sini ialah bagaimana umat Islam, mereka ini bukan ada super power, tak ada, mereka biasa saja. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini bukan kata tak takut, mereka takut, tapi menghadapi ketakutan tadi dengan menyebut haza ma wa'adanallah, inilah yang telah dijanjikan Allah wa rasuluh, dan juga rasulnya, ya. Kemudian wa'dullahi iyyahum ma zukira fi suratil Baqarah am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum ila qawlihi ala inna nasrallahi qarib, ya. Jadi kalau ikutkan kepada Syekh Al-Baghawi, ya, dia menyebut berkenaan dengan sahabat-sahabat ini mengingati janji Allah dalam suratul Baqarah ayat 214, iaitu am hasibtum an tadkhulul jannah walam ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Adakah kamu mengira kamu akan masuk syurga sedangkan belum tiba lagi ujian-ujian seperti yang telah menimpa kepada umat-umat sebelum kamu, sehinggalah kepada ayat ala inna nasrallahi qarib, bahkan pertolongan Allah itu terlalu dekat dah. Jadi saya tadi rujuk kepada
Suratul Ankabut ayat 2, kan? Tapi Syekh Al-Baghawi ataupun Imam Al-Baghawi dia menyebut kaitan para sahabat ni tadi mengingati ayat 214 surah Al-Baqarah, ya. Walhasilnya demikianlah para sahabat, ya. Demikianlah para sahabat, mereka sudah bijak mengaitkan antara ayat ke ayat tertentu. Contoh Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az dalam perang Badar contohnya, ya, kita buat cross reference sikit. Sa'ad bin Mu'az ketika mana Rasulullah SAW berhadapan dengan tentera-tentera Quraisy Badar yang datang dengan mengejut, Nabi SAW bertanya kepada para muhajirin. Dia tak tanya umum, dia tanya muhajirin dulu. Dan muhajirin terutama Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sanggup, kita lawan. Dan yang datang tadi itu memang Quraisy, sesama Quraisy. Tapi Nabi SAW bimbang jika dia dianggap sebagai mengambil kesempatan untuk bergaduh sesama Quraisy menggunakan tenaga Ansar. Nabi tetap ada kebimbangan itu. Kenapa? Ya, sebab mereka baru saja lepas daripada era jahiliah. Era jahiliah melihat peperangan itu sebagai asabiah semata-mata. Jadi Nabi SAW bertanya dengan berhati-hati. Sa'ad faham. Sa'ad orang Madinah, orang Ansar, Sa'ad bin Mu'az. Ya Rasulullah, kiranya Tuhan itu bertanya kepada kami, mana orang-orang Madinah, orang-orang Ansar ni. Maka Nabi SAW pun menjawab, ya, itu maksud aku. Pergilah ya Rasulullah, bawalah kami ke mana-mana pun, kami akan ikut kamu. Dan kami tak akan jadi seperti Bani Israel kepada Nabi Musa AS yang berkata, masuklah kamu ke Mesir itu, lawanlah Fir'aun, kami akan tengok. Kalau menang, kami ikut. Kalau nampak kamu macam nak KO, nantak kamulah. Jadi kami tak akan jadi seperti Bani Israel. Dan ini membanggakan Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab para sahabat sudah mahir dalam maudu'i, iaitu topik-topik dalam tafsir Al-Quran itu tadi. Di sinilah sebenarnya bermula era tafsir maudu'i, tafsir topikal. Tuan-tuan, ya, tafsir topikal. Tafsir topikal ni maksud apa? Kita ambil topik tertentu dan kita huraikan semua ayat Al-Quran yang berkait dengan topik itu. Sebenarnya sahabat-sahabat sudah hebat dalam tafsir maudu'i ini tadi. Jadi Sa'ad bin Mu'az walaupun baru Islam dalam 2 tahun, tapi telah menunjukkan kemahiran itu dengan hebat apabila membandingkan diri mereka dengan orang-orang Bani Israel dan juga Nabi Musa alaihissalam, ya. Baik. Seterusnya ayat ke-23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ya, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada Allah untuk berjuang membela Islam, maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu lalu gugur syahid, dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Jadi Allah Ta'ala dah memberikan penjelasan awal-awal lagi kat situ bahawasanya orang-orang mukmin yang semua ni beriman dan percaya dan menghadapi musuh dengan inilah janji Allah, ada yang telah mengqada, melaksanakan janji itu, iaitu syahid pada hari itu, dan ada juga yang belum qada, maknanya belum melaksanakan, dan mereka akan tunggu giliran mereka pula untuk syahid pada kemudian harinya. Jadi ini tuan-tuan termasuk dalam busyra, ya, termasuk dalam busyra. Tugas Nabi SAW basyiran wa nadhira, memberi khabar gembira dan khabar ancaman, kan? Khabar gembira, khabar syurga, khabar nikmat Allah, ya, itu khabar gembira, khabar kemenangan. Nazir ni apa dia? Nazir ni memberi amaran-amaran tentang neraka dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, berita Allah seperti ini, ya, iaitu ada dalam kalangan orang mukmin ini yang akan hadapi hari ini, akan laksanakan hari ini, manakala yang lain-lain akan laksanakan janji Allah itu pada hari akan datang ataupun dalam peperangan akan datang. Ini juga termasuk dalam busyra, termasuk dalam berita gembira, tuan-tuan, yang Allah Ta'ala sampaikan, berita pasal
mulianya suatu kematian. Mati apa? Mati syahid, tuan-tuan. Mulianya suatu kematian. Sebab itu Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam Islam orang-orang perempuan dibawa juga dalam peperangan. Tugas mereka merawat, menjadi doktor dan jururawat, bukan mengangkat senjata. Ya. Jadi Aisyah tanya, ya Rasulullah, orang-orang yang pergi berjihad, yakni orang lelaki itu, mereka tu masuk syurga kan? Aisyah tanya. Nabi kata ya, orang syahid masuk syurga. Tapi kalau tuan-tuan masih ingat pertemuan kita yang lalu, saya sebut nama Quzman kan. Quzman yang merupakan orang munafik itu dia tidak syahid, nampak seperti syahid sebab dia kufur sebenarnya. Tapi dia berjuang, dia mati dalam perang Uhud, mati tapi mati bukan mati syahid. Jadi orang yang syahid sungguh ni, maknanya orang yang mati dalam perjuangan dan memang syahid, itu masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab, tuan-tuan, ya. Jadi Aisyah tanya, kalau begitu kami ni nak syahid juga, nak berjihad jugalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad kamu adalah al-hajj. Al-hajju jihad. Maksud haji itu jihad. Jadi tuan-tuan, tak apalah, kamu tak payah masuk perang, kata Nabi SAW kepada Aisyah, nanti tunggulah masa haji, nanti berjihadlah, masuk syurga juga. Jadi hadis itu umum sebenarnya, bukan hanya untuk orang perempuan saja. Siapa yang pergi haji, berjihad, itulah dia akan mendapat pahala masuk syurga juga, tuan-tuan. Jadi apa yang nak ditunjukkan dekat sini ialah demikianlah berita-berita gembira yang Allah Ta'ala sampaikan kepada umat Islam ini. Mereka ini bila berjihad dan syahid ataupun mati dalam jihad itu, mereka akan masuk syurga. Bila giliran masing-masing Allah Ta'ala tentukan, ya, dan tidak ada yang boleh mengubah sedikit pun daripada keyakinan ini. Maka dengan itu, kita pada hari ini, apa sahaja yang nilainya jihad, maka itu kita kena masuk lah, tuan-tuan. Ya, kena masuk, supaya kita mendapat ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan, seperti mana ayat ke-23 ini. Ayat seterusnya, ya, jika tadi ayat-ayat tentang munafik itu dari ayat 16 sampai ayat 20 itu tentang munafik, itu nazir maknanya, ya, nazir. Ini ayat-ayat basyir, ayat-ayat yang mengembirakan. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina in syaa'a yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Berlakunya yang demikian adalah supaya Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran mereka, dan menyeksa orang-orang yang munafik jika ia kehendaki atau ia menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Masya Allah, tabarakallah. Ayat ini menjadi penutup kita pada malam ini. Kebetulan masa pun dah cukup. Jadi demikianlah Allah Ta'ala, walaupun dalam ayat-ayat 20 ke belakang tadi memang teruk Allah Ta'ala cerita pembongkaran munafik ini, tapi masih ada lagi klausa klausa jika mereka taubat, Allah terima lagi, apatah lagi orang-orang yang memang beriman daripada awal lagi. Jadi tuan-tuan, demikianlah pemisah di antara peperangan Ahzab ini, ya, dalam di antara mukmin dan juga munafik dan juga kufar dalam perang Ahzab ini. Dia tidak menunjukkan kemenangan dari sudut dari sudut kuasa dan sudut tenaga, tapi dia lebih kepada bagaimana Allah menguji hati-hati mukmin ini tadi menghadapi saat-saat getir itu, dan keputusannya hanya Allah Ta'ala jua yang mengetahuinya. Ya, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja untuk malam ini, dan kita akan melihat apakah yang berlaku selepas daripada perang Ahzab ini berikutnya dalam pertemuan kita yang akan datang. Maknanya tahun depan lah, kan? Tahun depan, ni dah akhir tahun lah. Bulan Januari itu maknanya tahun depan, insya-Allah. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga surat subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.